Kalau kita lihat rata-rata golongan belia sendiri yang memilih untuk memiliki kereta baharu dan juga pandangan daripada pakar perunding kewangan kita. Jadi hari ini kita nak bawakan isu ini dalam soal wang untuk memberi anda penyelesaian. Sama ada dalam situasi anda berkemampuan, bagaimana komitmen anda ketika ini. Jadi pilihan yang bagaimana yang perlu dibuat dalam pemilihan untuk membeli kereta baharu atau kereta terpakai. Dari segi kelebihannya, kekurangannya, apa penilaian yang perlu dibuat. Jadi untuk perbincangan berkenaan dengan beli kereta baharu atau kereta terpakai, kita akan bersama secara dalam talian sudah bersedia bersama kita hari ini. Jauh kita bawa dari utara, Dr. Azizul Azli Ahmad, pensyarah kanan UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Rina. Cantik, berseri-seri Rina hari Jumaat ni. Alhamdulillah, terima kasih. Dan yang pastinya, doktor beli kereta baru ke tak beli kereta baru begini? Okay, terima kasih Rina. Saya seronok dengan pandangan-pandangan orang awam tentang persepsi, tentang apa yang mereka beli, dan saya suka dengar tadi tu Dr. Adam mention tadi tu. Saya jujurnya Rina, saya pakai dua-dua. Okay. Saya ada kereta baru, saya tahu saya ada pengalaman itu dan saya pernah juga beli kereta terpakai dan ada tujuan dia. Dan sampai hari ini saya pakai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. 9 tahun masih lagi elok lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun ke-9, tahun ke-8. Okey. Baik, Doktor, untuk perbincangan kita hari ini, pastinya kita melihat ia juga mungkin satu dilema. Kadang-kadang bila kita dah menamatkan pengajian di IPT, ramai dalam kalangan kita yang memilih untuk memiliki aset kereta berbanding hartanah. Kerana merasakan ini juga satu keperluan. Tetapi bagaimana mungkin untuk kita lihat dalam keadaan sekarang ini, apa penilaian dan pertimbangannya untuk kita membeli kereta? Adakah perlu kita memiliki kereta baharu ini mengikut kemampuan kita atau cukup sekadar kereta terpakai kerana komitmen kita? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Rina. Okey, itu antara cabaran lah. Rina ada dua kata kunci yang saya nak pegang tadi. Yang pertama ialah Rina sebut tentang graduan baru tamat belajar. Kalau kita perasan ya, antara impian graduan ni saya selalu pesan kat student saya ni, antara ada nilai kembali apakah kita benar perlukan kenderaan ataupun kita nak berlumba dengan kawan kelas kita siapa beli kenderaan dulu. Saya selalu pesan benda-benda tu. Yang kedua, cabaran kita yang besar Rina, cabaran yang besar anak-anak ni, saya selalu pesanlah kat student saya. Dan mak-mak pun yang ikut saya ni pun saya selalu pesan, cabaran yang paling besar ialah bila mak sebut macam ni Rina. Mak sebut apa? Ya Allah, anak Kak Mah tu lawa benar keretanya. Mak berkenan nak buat menantu. Maka anak ni apa? Dia rasa cabar, dia pun nak beli kereta. Tadi ada perkataan dia tadi tu. Ada orang sebut kenderaan ini sebagai aset, ada orang sebut kenderaan sebagai liability. Ini kita akan betulkan. Okey. Yang mana lebih bagus? Rina sebut tadi, saya sentuh beberapa poin yang penting. Nombor satu, kena ada matlamat. Kita beli kereta ni untuk tujuan apa? Sebab kita untuk tunjuk sebagai garis panduan, kata kita capai satu tahap, ada kereta ke ataupun memang kita perlukan kereta. Perjalanan kita daripada rumah nak ke tempat kerja tu bukit bukau, laut yang dalam, hutan yang tebal, memang kena ada kereta. Hujan yang lebat setiap hari, sepanjang tahun tu 2 hari je tak hujan, memang diperlukan kereta lah. So, maknanya dia nombor satu ialah kena ada matlamat yang betul. Nombor dua, yang tadi Dr. Dada ada mention, ini paling penting sebenarnya untuk kita faham, kita sebut sebagai rule of thumb. Kemampuan gaji kita ni sebenarnya kita ni layak ataupun tidak beli kenderaan. Lepas tu baru kita mula pertimbangkan kenderaan baru ataupun kenderaan terpakai. Dekat situ baru kita masuk segmen yang kedua tu lah, baru ataupun terpakai. Nombor satu kita kena tahu dululah. Kita ni layak kereta apa. Sebab itulah saya selalu sebut Ida. Apa kemampuan gaji kita? Contoh, saya ambil contoh. Kereta kita adalah setahun gaji kita. Kenapa kita letak setahun? Ada negara dia letak 2 tahun. Tetapi saya lebih galakkan setahun saja, 12 bulan. Kalau katalah gaji kita 2,000 kali dengan 12, kurang lebih 24,000. 24,000 ni maknanya kereta apa yang layak? Mungkin kita boleh pakai kereta lokal lah, Pro 2 dan sebagainya, kan? Itu layak untuk kita. Walaupun kalau kita pergi ke setengah-setengah tempat, ada yang orang gaji 3,000 dan sebagainya, 5,000 dan sebagainya, kita layak pakai kereta yang lebih besar, baru. Tetapi hati-hati, ada kos-kos lain yang kita perlu tampung lah kereta baru ni.
kereta terpakai juga dia ada pro and con dia. Dia ada bagus dan tak bagus dia sebenarnya. Dia sama juga. Saya rasa dua-dua ni ada bagus. Kereta baru ni kalau katalah Rina akan pakai everyday dan lasak lah pakai dia tu. Ke mana-mana pakai selalu guna dia dan sebagainya. Saya lebih galakkan beli kereta baru. Kereta baru ni dia ada kelebihan sedikit dari segi kadar faedah bank lah kalau kita tengok ya. Biasanya kadar dia lebih rendah. Macam tadi ada orang sebut 2-3 benda maintenance dia tak perlu risau sangat sebab kadang-kadang dalam tempoh 5 tahun tu dia ada jaminan 5 tahun biasanya macam tu kan. Kalau kereta-kereta baru ni kan. Macam saya sebut tadi. Kalau kereta terpakai pun sebenarnya ada kebaikan dia. Walaupun kadar dia tinggi sedikit, tadi saya tengok ada slide cantik itu kan. Slide yang dia tunjuk kereta terpakai tadi tu kan. Dia kata kalau kadar kereta baru dalam 2.5% hingga 3.5% bergantung kepada jumlah yang kita pinjam kan. Dengan jenis kenderaan kita kan. Macam Rina kaya, kereta dia besar. Biasanya bank akan bagi kadar rendah je. Tapi kalau kereta terpakai, biasanya kadar dia tinggi sikit. Kadang-kadang ada 3% lebih, 4% lebih, biasanya macam tu. Tetapi, selalu orang guna hujah ni. Tetapi, saya buat kiraan, kira-kira. Ni kalau kita tengok kira-kira ni pun. Sebenarnya dengan nilai susut kenderaan, kalau kita tengok, nilai susut kenderaan ni selepas 3 tahun, selepas 4 tahun, sebenarnya besar. Dia 30 hingga 40% daripada harga kereta baru. Kalau kita tengok, saya ambil contoh lah. Kalau kereta baru RM150,000, kereta terpakai ni selepas 3 tahun, 4 tahun kita boleh dapat dalam RM90,000 sahaja. Ya? Daripada harga dia tu. Jadi kita sebenarnya kalau kita total, congak, tambah, tolak semua, kita jimat kurang lebih RM63,000 lah. Kalau kita kurang lebih jimat. Kalau kita bahagikan dengan kadar tu, kadar yang bank bagi, walaupun dia bagi 4% ke sebenarnya, sebenarnya kadar yang kita jimat daripada nilai susut tu sebenarnya lebih besar lah. Dari segi itu. Cuma kalau ini dalam lonjakan matematik lah. Maknanya dia kalau orang betul-betul yang jenis kira duit masuk dan sebagainya, dia kira macam tu lah. Tetapi ada satu istilah untuk orang yang membeli bila saya bersembang, kawan-kawan kan, bila orang selalu tanya, okey, tujuan beli kereta ni sebenarnya dia nak apa? Ada orang dia nak peace of mind je. Especially ladies lah, wanita-wanita yang cantik, yang berseri-seri ni, dia tak nak fikir apa dah, tak nak fikir lah, takkanlah nak kena, ini bila dia start dia tahu, ini gegaran di sebelah kanan pada sudut 30 darjah ini adalah gearbox sedang membentak. Contohnya tu kan. Saya rasa lelaki dia lebih mungkin sesuai. Tetapi bagi perempuan, mungkin kenderaan-kenderaan yang baru, yang tidak perlu kawalan selenggara mahir, sebab orang perempuan ni dia tak kisah sangat lah bab kereta dia, yang jenis isi minyak, isi tayar, angin pun dia kadang-kadang je, Allah, angin kena isi ke selama ni? Kita ingat beli, angin dia bagi free sampai bila tak payah isi dah. Dia macam tu. Jadi dia tak payah isi dah sampai dia tahu isi minyak je. Sampai macam tu sekali orang perempuan, doktor? Asasnya begitulah. Saya bila bersembang dengan semua orang, dia biasanya begitulah. Jadi salah ke tak salah? Tak salah. Sebenarnya dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kebaikan. Maknanya dia bergantung. Saya buat macam mana, Rina? Kereta yang saya lasak, setiap hari saya pakai, saya beli baru. So selepas tempoh lebih daripada 10 tahun, saya tukarlah kereta baru. Tapi kereta yang saya pakai hujung minggu, kereta besar, kalau kita beli sampai RM300,000. So saya tengok bila second hand dia dah jadi bawah RM100,000 saja. Jadi saya beli second hand je. Seminggu sekali je pakai. Kalau kita boleh bawa anak, jalan-jalan, pergi jauh sikit dan sebagainya. Beli insurans yang bagus sikit, cover kalau jadi apa-apa. So maknanya kita jimat banyak lah dekat situ. Itu kalau saya lah. Okey, itu kalau doktor, dalam situasi doktor yang berkemampuan untuk memiliki kereta baru dan juga kereta terpakai. Tapi kita melihat secara amnya, bagaimana mungkin kalau mereka yang hanya mampu untuk memiliki satu ataupun sebuah kenderaan sahaja, doktor. Kita nak kaitkan juga dengan keadaan ataupun situasi semasa. Jangkaan untuk tahun depan dianggarkan bahawa kemelesetan ekonomi berlaku. Dan kita juga dinasihatkan untuk menyimpan kewangan kita. Betul. Tetapi kita melihat sekarang ini bahawa kereta ini adalah satu keperluan juga dalam kehidupan. Betul. Dari sudut ini, doktor, bagaimana kita nak menentukan ianya memberi kelebihan kepada kita dan tidak membebankan kita, doktor? Okey, very good. Saya suka wawasan-wawasan yang MBCI bawa begini supaya kalau kita melihat jangkaan oleh Bank Dunia, oleh semua agensi-agensi kewangan, bukan negara kita sahaja, orang mula menjangkakan tahun depan akan lebih sukar, akan lebih sempit dan sebagainya. Nombor satu sebelum kita buat keputusan, hari ini topik kita tentang kereta, kita kena tahu kemampuan gaji kita, kemampuan simpanan kita.
bagi orang yang nak beli kereta terpakai, saya sangat galakkan dia mesti sekurang-kurangnya dia dah ada simpanan kecemasan at least 6 bulan, setahun gaji baru dia bolehlah kita boleh pertimbangkan untuk beli kereta terpakai. Sebab kita tak tahu do and don'ts, apa yang akan berlaku sepanjang kita akan beli ni. Tapi bagi orang yang mula-mula hidup, bagi orang yang mula-mula bekerja, bagi orang yang mula-mula, saya lebih galakkan dengan kemampuan gaji yang kecil. Saya pernah senaraikan kalau gaji RM3,000, kereta apa yang sesuai untuk gaji RM3,000. Kalau gaji bawah RM5,000, kereta apa yang sesuai untuk gaji bawah RM5,000. Saya pernah tulis juga B40 berapa, kereta apa yang sesuai, M40, T20, semua saya pernah bahas dia benda ni. Of course ada pro and con dia. So saya lebih galakkan kalau dalam keadaan tu, nombor satu kita kena tahu kemampuan kita, kemampuan keuangan kita. Kalau katalah kita boleh spend duit RM30,000, RM40,000 ataupun RM50,000 untuk beli kenderaan, kalau boleh, contoh kalau katalah kita ni tahun ini kita boleh, tahun depan saya boleh spend ni dalam RM50,000 untuk beli kenderaan. Kalau tanya saya lah ya, dalam Rina cerita tadi tu, kerisauan itu, kita layak 50, apa salahnya kita beli kereta yang bawah 40,000 saja. Kita kecilkan sedikit kemampuan kita itu. Dalam jangkaan kita, kata ekonomi tahun depan tidak cantik, bank mula menaikkan kadar OPR lagi malam semalam, kita menjangkakan akan ada lagi 3-4 kali naik lah. Kita menjangkakan. Jadi begitulah kalau tanya saya sepatutnya, sebab tadi ada disebut bahawa ada satu tadi sebut, dia kata sebagai aset yang pertama. Bagi orang yang selalu bercakap tentang kewangan, kenderaan, kami tak anggap sebagai aset. Biasanya kita anggap sebagai liability. Tapi bagi orang bujang, handsome dan sebagainya, kita galak apa tau? Manfaatkan kereta, jadikan sebagai kereta sewa, manfaatkan sebagai Grab, jadikan dia sebagai benda yang boleh jana duit, tak ada masalah untuk cari kereta apa yang baik. Bila doktor sentuh tentang ianya adalah satu liability, sudah tentulah ia dianggap sebagai pelaburan jangka pendek yang mana ada susut nilainya. Itu juga kita kena fikirkan ya doktor. Cuma dalam waktu yang ada ini, mungkin doktor boleh memberi kesimpulan bagaimana sebenarnya untuk kita benar-benar faham dan juga buat pertimbangan yang tepat. Kita tahu kemampuan kita, bab kata doktor tadi, mengikut tangga gaji kita, kemampuan kita, dan dari sudut ini kadang-kadang perlu ataupun tidak kita ketepikan kehendak kita. Sebab doktor, secara jujurnya setiap orang nak kereta yang hebat. Tetapi dalam situasi ini doktor, kita nak memberikan satu solusi yang terbaik. Betul. Okey. Saya suka Rina sebut tadi tentang kehendak kita tu. Dalam hidup ni dia ada dua saja, dan antara dua ni dia garis halus dia sangat kecil kalau kita perasan Rina, antara keperluan dan kehendak. Dan kadang-kadang antara keperluan dan kehendak ni dia cross, dia kejap-kejap cross. Kadang dia masuk ruang kehendak, kejap-kejap dia masuk ruang keperluan dan sebagainya. Apa nasihat saya ialah kenal pasti kemampuan kita. Kita kena kenal pasti. Paling bagus adalah kemampuan gaji kita. Itu yang pertama. Saya ada kurang lebih 5 tips yang saya nak kongsi last. Nombor satu, mulai sekarang rancang. Kita jumlah anak yang kita nak ada pun sebaiknya kalau masih bujang, baguslah. Kalau dah tak bujang lagi tu, tak boleh buat apa, kita kena redha lah. Kena start rancang. Ada kereta yang kapasiti dia 5 orang, ada kereta yang lebih betul. Lebih daripada 5 orang, kita kena beli MPV yang besar amat. Yang kedua, tanya kepada orang yang mahir kan, orang yang tahu kan. Kalau boleh rujuk kepada bengkel dan sebagainya, timbang harga jual semula. Yang ketiga, kita agak-agak nanti kalau kita nak jual beli ada pendapat ataupun tak ada dah, loss habis semua dah kan. Buat sedikit perbandingan, cari mekanik, baikkan sikit kalau katalah nak cari yang terpakai dan sebagainya. Yang kelima, saya nak pesan, elakkan guna kad kredit untuk membuat bayaran pendahuluan, deposit ke apa semua, jaga yang itu. Yang ke-6, bersedia untuk tanggung kos di luar jangkaan. Kereta ni dia ada kos di luar jangkaan walaupun baru. Jangan rasa baru semua bila akan tanggung, tidak. Dia tidak berlaku. Dan akhir sekali saya nak pesan ya, tak salah membeli kenderaan, tetapi ramai orang salah membeli kenderaan. Tak salah orang beli kenderaan baru dan sebagainya, tetapi ramai orang beli kenderaan yang salah kadang-kadang. Dia salah beli kereta sebenarnya. Itu. Baik, itu yang kita kena fikirkan ya doktor, dari segi kemampuan kita, bagaimana perlu kita dengar pandangan mereka yang arif lagi dalam bidang ini untuk kita ada pertimbangan untuk memilih kereta baru ataupun kereta terpakai, dan sudah semestinya elak
menggunakan kad kredit untuk membayar pendahuluannya. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Azizul Azli Ahmad, Pensyarah Kanan UiTM Seri Iskandar Perak, berkongsi dengan kita hari ini bagaimana mungkin anda boleh fikir-fikirkan dalam situasi hari ini kemampuan anda, komitmen anda untuk pilih kereta baharu atau kereta terpakai. Terima kasih Doktor. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih diri. Rina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, seterusnya kami nak bawakan juga ini perkongsian berkenaan dengan harga emas semasa. Kalau kita lihat emas per gram 916, harga semasanya ialah RM261.69 bagi 999, harga semasa RM285.48 per gram. Kemudian kita lihat pula kadar pertukaran wang asing berbanding ringgit Malaysia. $1 Amerika Syarikat bersamaan dengan RM4.74, $1 Singapura, RM3.34, RM100 Indonesia 0.30 dan 100 Baht Thai RM12.49 dan 100 Won Korea 33 sen. Baik. Jom kita saksikan pula 5 kaunter paling aktif. Bermula dengan Hon Leong Bank Berhad, nilai terkini 20.780. OM Holdings Limited 2.140. IHH Healthcare Berhad, nilai terkininya 5.970. Texchem Resources Berhad 2.480 dan Telekom Malaysia Berhad di tangga kelima 5.410. Itu antara nilai terkini 5 kaunter paling aktif. Baik, itu dia tadi perkongsian yang kita bawakan berkenaan dengan kereta baru, kereta terpakai. Tak salah nak beli kereta, tetapi fikirkan apakah mungkin yang terbaik untuk anda ketika ini. Kereta baru, kereta terpakai, ikut komitmen, ikut juga kemampuan